Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Jadi seperti biasa kita akan cuba ulang kaji sedikit berkenaan dengan subjek yang telah kita bincangkan, iaitu pada warna pink A. Warna pink A iaitu isim mausul. Berkaitan dengan isim mausul. Isim mausul ini merupakan salah satu isim yang popular, yang banyak digunakan dalam Al-Quran. Maka bila sebut isim mausul, iaitu isim kata nama hubung. Kata nama hubung. Maksudnya kata nama ini akan menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Jadi pertama kita lihat bahawa isim ini ada beberapa elemen yang penting, iaitu dia berkaitan dengan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Isim mausul ini diterjemahkan dengan perkataan yang. Diterjemahkan dengan perkataan yang. Seseorang lelaki yang. Seseorang perempuan yang. Menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa yang allazina yu'minun, mereka yang. Jadi itu tentang isim mausul, dia ada terjemahan dengan perkataan yang. Kemudian dia ada elemen jantina, lelaki dan perempuan. Kemudian ada elemen bilangan, iaitu kalau seorang lelaki, allazi, seseorang yang. Allati, seseorang perempuan yang. Kalau dua orang, dua orang yang. Dua orang lelaki yang. Dua orang perempuan yang. Allazina, mereka yang. Mereka yang. Baik. Mereka lelaki yang. Mereka perempuan yang. Baik. Kemudian isim mausul ini bila disebut sebagai kata nama hubung, dia menghubungkan dengan sesuatu. Apakah benda, apakah perkara yang dihubungkan? Iaitu selepas allazi, selepas allati, selepas allazani, selepas allazaini, allatani, allataini, allazina, allai, allati ni, selepasnya akan berada akan diisikan dengan pertama ayat yang lengkap. Pertama ayat yang lengkap, dia mesti ada ayat lengkap selepas allazi, selepas isim mausul. Apakah ayat lengkap ini? Dibahagikan kepada dua. Satu iaitu ayat yang ada subjek dan predikat. Selepas allazi ni sama ada ayat yang berbentuk subjek dan ada predikat. Yang kedua, ayat lengkap ini adanya fi'il, perbuatan, dan pelaku. Pelaku ini dinamakan sebagai fa'il. Dia mesti wajib ada. Ataupun dia ada selepasnya haraf jar. Ataupun yang kita pernah belajar zaraf. Zaraf itu kata ruang tempat. Ruang tempat. Ada 4 perkara ni. Maksudnya ada salah satu daripada 4 ini. Selepas daripada isim mausul, sama ada
selepasnya itu dihubungkan, kata hubung, dihubungkan dengan ayat lengkap iaitu sama ada subjek yang ada subjek dan ada predikat ataupun ada fi'il dan pelaku ataupun adanya haraf jar, okey, ataupun adanya zaraf. Zaraf iaitu kata ruang tempat. Selalu memang begitu dia punya hubung isim mausul dengan yang selepasnya dalam 4 kategori. Okey, dalam 4 kategori inilah. Okey. Dan isim mausul di sini kalau kita lihat dia ada yang lelaki dan ada yang perempuan. Kita boleh cuba buat sedikit contoh supaya kita nampak dia punya kegunaan isim mausul di dalam bahasa Arab. Contoh, sebelum tu, sebelum itu, kalau kita lihat di sini, selepas kita tahu kalimah-kalimah yang ada, yang kedua, setiap isim apabila berada pada ayat, dia mesti ada kedudukan. Kedudukan dia. Ini selalu saya sebut. Okey, sama ada kedudukan depan, kedudukan atas, dan atau kedudukan bawah. Okey. Kalau kita lihat ada satu lafaz digunakan kepada ketiga-tiga tempat. Allazi digunakan pada kedudukan depan, atas, bawah. Allati pun sama. Dan ada yang contohnya allazani digunakan pada kedudukan depan, allazaini pada kedudukan atas atau bawah. Dia ada slash. Okey. Maka ada yang berbentuk isim mabni. Kalau pernah ingat kita belajar sebelum ni, isim mabni, isim yang statik tidak berubah ataupun lawannya adalah isim mu'rab yang berubah. Okey, isim mu'rab yang ini sajalah. Yang ini dan yang ini. Yang lain adalah isim mabni, isim yang statik. Baik, kita lihat kepada contoh isim mausul dan saya akan nyatakan sedikit kedudukan. Okey, baik. Ja'a, kedudukan depan. Ja'a telah datang. Fi'il madhi. Okey, siapa yang datang? Allazi. Okey, seorang lelaki yang. Okey, seorang lelaki yang. Okey, selepas allazi ni kita tak akan faham. Melainkan mesti dihubungkan dengan salah satu daripada 4 tadi yang saya sebut. Contohnya, Ja'a allazi telah datang seorang yang abuhu ayahnya mudarrisun. Mudarris. Ini ayat lengkap. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Seorang yang. Okay, seorang yang apa? Kalau berhenti sampai sini, kita tak akan faham. Okey. Ada beza kalau kita letakkan nama orang. Ja'a Muhammadun. Yang ini kita faham. Ja'a Muhammadun. Telah datang. Siapa datang? Muhammad. Ayat ni sudah lengkap. Muhammadun. Ayat ini sudah lengkap. Kita faham. Oh, Muhammad yang datang. Muhammadun. Okey, ini ayat lengkap. Okey, boleh kita berhenti sampai sini sudah cukup. Okey, kita berhenti. Noktahkan dia sudah memadai, sudah difahami. Tetapi bila datangkan ja'a allazi telah datang seorang lelaki yang. Okey, kita tak akan faham melainkan perlu dihubungkan dengan ayat yang selepasnya. Iaitu abuhu seorang lelaki yang ayahnya guru. Yang ayahnya guru.
Jadi di sini dipanggil ayat lengkap yang mana ayat ini dia ada subjek ni abu subjek. Mudarrisun predikat. 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 Ini predikat. Maka ayat ini lengkap. Dia berhubungkan begitu. Okey. Jadi allazi di sini jaa allazi. Ini fi'il madhi. Setiap fi'il mesti ada pelaku. Siapa pelaku dia? Allazi. Allazi ni pelaku. Dan pelaku pada kedudukan depan. Okay, setiap pelaku kedudukannya adalah depan. Okay, telah datang seorang lelaki yang siapa lelaki ni? Abuhu, ayah allazi tu mudarrisun. Oh, dia tu anak kepada guru. Okey, telah datang seorang lelaki yang ayahnya mudarrisun. Ayahnya merupakan guru. Okay, kalau kita buat ayat yang lain, yang perempuan pula. Okay, contoh, perempuan pada kedudukan depan, ayat yang sama, cuma saya gunakan allati. Ja'at. Okey, ja'at. Okey, dia ada ta mati macam tu. Maksudnya kalau ada ta, tuan-tuan jumpa huruf ta ni yang mati macam ni, maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Ja'at telah datang. Bila berdiri ja'at, kita tahu perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Okey, allati yang ja'at allati telah datang seorang perempuan yang, okey, kita ayat yang sama. Abuha, tukar. Tadi abu, ini kerana perempuan. Abuha, ayahnya, okey, muhadirun, pensyarah. Okey, telah datang. Siapa yang datang? Allati, seorang perempuan yang. Siapa dia ni? Okey, dihubungkan dengan ayat lengkap. Abuha, yang ayahnya merupakan ataupun adalah muhadirun, seorang pensyarah. Okey, maka samalah dia pada kedudukan depan allati disebabkan dia adalah pelaku. Okey, pelaku adalah kedudukan depan. Jadi abuha subjek, muhadirun predikat. Dia akan hubungkan begitu. Quran pun macam tu. Tuan-tuan akan jumpa dalam keadaan yang begitu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Predikat ni, Ya? dia boleh jadi lebih panjang daripada satu perkataan kan? Dia predikat dalam bahasa Arab, dia mesti isim yang spesifik. Dipanggil ma'rifah. Isim yang spesifik. Macam abuhu ni, dia dah jadi spesifik kerana dia bergabung dengan dhamir. Kalau abu sahaja, ayah, tak faham. Dia jadi umum, tak boleh jadi predikat. Tak boleh jadi subjek. Tetapi kalau digabungkan abuhu, abuha, dia dah jadi makrifah ataupun dia menjadi isim spesifik. Ayahnya, kita tahu ayahnya. Dia macam tu. Jadi selalunya kalau dia gabung jadi nampak macam dua perkataan lah. Tapi sebenarnya yang perkataan yang menjadi subjeknya abu sahaja. Okey. Hu ni dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Abu sahaja tu menjadi subjek, hu tu menjadi mudhafun ilaih. Okey. Dan dia mesti dalam bentuk kata nama spesifik. Dia panggil isim ma'rifah. Yang ni dia panggil isim kata nama khas lah. Isim ma'rifah ni yang kita kata spesifik tadi. Kata nama khas. Satu lagi isim nakirah. Isim nakirah.
nakirah. Kata nama am. Kata nama am tak boleh dijadikan subjek. Predikat boleh. Isim nakirah boleh dijadikan daripada untuk isim predikat. Macam mudarrisun. Okey, mudarrisun itu isim nakirah. Okey, ataupun isim am. Jadi abu subjek, mudarrisun predikat menjadi satu ayat yang mana digabungkan dihubungkan dengan allazi. Okey. Okey, saya ubah ayat yang lain. Ingat empat kategori tadi. Okey, pada kedudukan atas saya gunakan ayat yang sama sebelum ini. Mungkin boleh agaklah ayat macam mana, ra'aitu. Ra'aitu, saya telah melihat. Ra'aitu, saya telah melihat. Allazi, lelaki yang. Apa yang saya lihat? Allazi, lelaki yang. Kita faham? Okey. Lelaki yang fi baiti, dalam rumah saya. Fi baiti. Maksudnya orang lelaki yang menetap di rumah saya. Boleh macam itulah. Ra'aitu allazi. Lepas allazi kita tak faham. Datangkan haraf jar. Ra'aitu, saya telah melihat seorang lelaki fi baiti, yang berada dalam rumah saya. Okey, yang berada dalam rumah saya, fi baiti. Maka ini pun ayat yang digabungkan, allazi digabungkan dengan haraf jar. Okey. Jadi ra'aitu, saya telah melihat. Apakah objek yang saya lihat? Allazi, seorang lelaki yang. Ini kedudukan atas. Kerana apa? Kerana dia menjadi objek. Kemudian dihubungkan dengan apa? Kata nama hubung. Dihubungkan dengan apa? Haraf jar. Okey, haraf jar. Kalau sama dengan perempuan lah. Ra'aitu, allati, saya telah melihat seorang perempuan yang fil madrasah, yang berada di sekolah. Contoh. Al-madrasah. Al-madrasah ni kata nama khas. Kata nama isim makrifah kerana ada alif lam. Madrasah. Kalau madrasatun, madrasatin itu umum. Kata nama am. Madrasatin. Jadi di sini pada kedudukan atas kerana apa? Kerana dia menjadi objek yang dilihat. Objek yang dilihat. Siapa yang lihat? Saya yang lihat. Okey, saya lihat. Okey. Baik. Seterusnya pada kedudukan bawah. Okey. As-sayyaratu pada kedudukan bawah. As-sayyaratu, kereta itu. Sayyaratu, kereta itu amama, di hadapan, terletak di hadapan. Hadapan apa? Tak faham. Allazi, di hadapan lelaki yang. Okey, lelaki yang tak faham juga. Kena datangkan ayat lain. Yudarrisu, al-lughah al-arabiyyah. Baru ayat ni lengkap. Okey.
Okey, jadi as-sayyarah, kita bincang tentang apa sekarang ni? As-sayyarah. Okey, sayyarah, kereta itu. Kita nak cerita apa pasal kereta itu? Kedudukan kereta. Kereta itu di hadapan apa? Kalau di hadapan saja umum. Okey, tak tahu depan. Boleh kata depan sekolah, depan masjid, depan pintu pagar. Okey, tetapi amama allazi, di hadapan seorang lelaki yang. Okey, kalau berhenti sini tak faham. Kerana allazi dia mesti dihubungkan dengan sesuatu. Sebab dia adalah dalam kategori kata nama hubung, maka dia mesti menghubungkan dengan sesuatu. Jadi allazi, seorang lelaki yang apa? Yudarrisu, yang mengajar. Yudarrisu, mengajar. Mengajar apa? Lughata objek, bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Maka selepas allazi ini dihubungkan dengan ayat yang lengkap, yang mana ayat ini mengandungi fi'il dan pelaku. Tapi tak jumpa pun pelaku kat sini. Nanti kita akan belajar bab fi'il. Macam yudarrisu al-lughata al-arabiyah ni dia ada dhamir huwa di dalam yudarrisu. Huwa inilah dia panggil pelaku. Nanti kita akan belajar dalam bab fi'il. Jadi as-sayyaratu, kereta itu berada di hadapan apa? Tak faham? Seorang lelaki yang dia berada di hadapan lelaki yang yudarrisu, yang mengajar bahasa Arab. Okey. Jadi selepas allazi dia ayat yang lengkap dengan adanya fi'il dan adanya pelaku. Yudarrisu ni dia ada fi'il dan ada pelaku. Huwa tu pelaku dia. Maka di sini allazi pada kedudukan bawah, sebab apa? Kerana dia mudhafun ilaih. Ingat lagi? Bila ada isim zaraf amam di hadapan umum. Macam-macam boleh kita kata depan apa. Okey, tetapi mesti disandarkan kepada kalimah selepasnya. Maksudnya amam mudhaf, allazi mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih pada kedudukan bawah. Okey, kita lihat perempuan pula sedikit. As-sayyaratu sama jugalah. Kereta itu, apa yang kita nak bincangkan tentang kereta itu? Banyak benda yang kita boleh bincangkan tentang kereta. Sekarang kita bincang tentang kedudukannya. Amama ataupun khalfa, di belakang. Kereta itu di belakang, khalfa, perempuan. Allati, seorang perempuan yang apa? Okey, tudarrisu. Kalau fi'il mudhari' ni yudarrisu fi'il mudhari', lelaki ya, yudarrisu. Kalau perempuan tudarrisu yang mengajar al-lughah al-arabiyah. Al-arabiyah. Okay. Al-arabiyah, bahasa Arab. Maka tudarisu ni dipanggil kata lengkap, ayat yang lengkap beradanya fi'il, iaitu fi'il mudhari', dan adanya pelaku. Siapa pelaku dia? Pelaku dia kat sini adalah ya. Ya. Ya ni sebagai pelaku. Jadi perbincangan ayat ini ada allati, tak faham kalau berhenti sampai allati, mesti dihubungkan dengan ayat yang lengkap. Apa ayat lengkap di sini? Iaitu adanya fi'il dan pelaku. Okay. Baik, kita ambil satu contoh lain, musanna. Sebab apa? Di sini kalau kita lihat jaa allazi, allazi pada kedudukan depan allazi, kedudukan atas allazi, kedudukan bawah allazi. Ini namakan isim mabni.
Okay, statik. Ni pun allati, allati, kedudukan depan allati, kedudukan atas allati, kedudukan bawah pun allati. Maka dia juga adalah isim yang mabni. Dia bukan isim yang mu'rab. Baik, kita ambil satu lagi contoh. Cuba ambil satu lagi contoh, iaitu musanna. Okey, iaitu musanna. Okay, musanna ni dia ada slash. Okey, dia ada pilihan slash yang inilah. Okey, dia ada allazani dengan allazaini. Allatani dengan allataini, ada slash. Okey, kita ambil satu lagi contoh, kemudian kita akan masuk kepada ayat Quran pada bab yang kita sedang bincangkan sekarang. Baik. Baik, pada kedudukan depan ayat yang sama, okay, ja'a telah datang. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Okay, siapa yang datang? Okey, dua orang yang. Okey, dua orang yang. Allazani, okay, allazani, mereka ataupun dua orang lelaki yang, okey, abuhuma, ayah kedua-duanya. Okey, tadi abuhu ni sebab dua orang. Abuhuma, ingat dhamir munfasil, dhamir muttasil, huma. Okey, dhamir muttasil. Ayah kedua-duanya mudarrisun. Mudarrisun. Okey, dhamir dia berbezalah. Okey, dhamir di sini tadi abuhu sebab seorang lelaki. Okay, sekarang ini telah datang oleh dua lelaki yang okey, kalau berhenti sini ayat tak lengkap, ayat tak faham, maka digabungkan dengan subjek predikat satu ayat. Yang ayah kedua-duanya mudarrisun. Ayah kedua-duanya adalah guru. Okay. Sama dengan perempuan. Ja'at telah datang. Okay, ada ta terbuka. Ta terbuka, ta mati ini menunjukkan perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Okay. Telah datang, siapa yang datang? Allatani, okay, mereka perempuan dua orang perempuan yang, okay, allatani, dua orang perempuan, okey. Dan kita buat abuhuma, samalah. Abuhuma, ayah kedua-duanya, okey, muhadirun, pensyarah. Okey, muhadirun, pensyarah. Okey, ini kedudukan depan. Sebab apa kedudukan depan? Kerana dia adalah pelaku. Pelaku. Okey, jadi bila sebut pelaku mesti ada perbuatan. Okey, mana perbuatan dia? Ja'a, telah datang. Okey, telah datang. Allazani, allatani. Okey, boleh ya? Okey, kedudukan atas. Okey, kedudukan atas. Ra'aitu, saya telah melihat. Okay, apa yang saya lihat? Dua orang lelaki yang. Okay, dua orang lelaki yang kita akan tukarkan kepada allazaini. Allazaini. Dua lelaki yang, allazaini, yang fi baiti, di rumah saya.
Okay. Saya telah melihat al-lazaini. Dah berubah. Tadi al-lazani. Ni al-lazaini pada kedudukan atas. Okay. Sama dengan perempuan lah. Ra'aitu, saya telah melihat. Okay. Dua perempuan yang al-lataini okey, al-lataini dua perempuan yang fi suq, di pasar. Fi suq. Di pasar. Fi suqi, di pasar. Okey, jadi di sini kedua-duanya adalah pada kedudukan atas sebab objek. Dia menjadi objek. Ini pun menjadi objek. Maksudnya perbuatan melihat kena pada dia. Saya melihat al-lazaini. Saya melihat al-lataini. Okey, al-lataini. Okey, berubah. Tadi al-lazani, al-lazaini. Al-latani, al-lataini. Okey. Baik, terakhir pada kedudukan bawah. As-sayyaratu, kereta itu, amama, berada di hadapan. Hadapan apa? Tak faham. Kalau amam saja, di depan, depan apa? Depan al-lazaini, di depan dua lelaki yang apa? Okey. Yudarrisani, yang mengajar. Ini berubah tadi yudarrisu, ni yudarrisani. Okey, yudarrisani nanti kita akan belajarlah fi'il mudhari' tambah alif dan nun belakang. Yudarrisani, yang mengajar oleh kedua-duanya al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Okey, al-lughah al-arabiyah. Okey, al-lughah al-arabiyah. Okey, sama dengan perempuan. As-sayyaratu, kereta itu, kat mana kereta? As-sayyaratu, kereta itu, kereta tersebut amama, di hadapan al-lataini, dua orang perempuan yang dua orang perempuan yang apa? Al-lataini, okey, sama belajar mengajar bahasa Arab. Tudarrisani, nita, tadi ya nita. Ini fi'il mudhari' sebenarnya. Tudarrisani, okey, al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Okey, contoh. Maka ini kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Amam mudhaf, al-ladaini mudhafun ilaih. Amam mudhaf, al-lataini mudhafun ilaih. Okey. Khulasah dia, ringkasan dia, kalau kita lihat satu persatu, satu al-lazani, kedudukan depan. Bila kedudukan atas berbeza, al-lazaini. Kedudukan bawah pun al-lazaini. Berbeza dengan depan, al-lazani. Ini dinamakan isim mu'rab. Okay, isim yang berubah. Okay, al-latani pada kedudukan depan, pada kedudukan atas, al-lataini, pada kedudukan bawah, al-lataini. Okay, berubah. Ini juga dinamakan isim mu'rab, isim yang berubah.
Okay. Boleh? Jadi satu isim mabni kalau seorang, kalau dua orang isim yang mu'rab, yang berubah. Okey. Kita berhenti sampai di sini dahulu. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung kembali allazina, allai, allati dengan man, ma. Man dan ma. Ini untuk hari ini dua sahaja, allazi, allati, allazani, allazaini, allatai, allatani, allataini. Sekadar untuk ulang kaji. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Ya. Pada kedudukan bawah, belanja pelaku adalah fa'il mudhari'. Yudarrisani, tudarrisani. Ya. Ini fi'il mudhari'. Dia menghubungkan fi'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Ya. Pada kedudukan depan dan atas, fa'il madhi. Ini okey. Okey, baik. Dia mesti begitu kan? Dia macam tak. Dia boleh saja. Kalau saya nak kedudukan depan ni, saya nak gunakan fi'il mudhari' pun boleh. Okey, kedudukan depan ni yang dekat sini saya nak gunakan fi'il mudhari' pun boleh. Boleh ya? Boleh. Mata fa'il madhi tu kan ja'a. Saya buat contoh dengan fi'il madhi, tetapi kalau saya nak datangkan dengan fi'il mudhari' pun boleh. Boleh ya? Boleh. Dia kalau fi'il mudhari' dia macam mana Ustaz? Kalau ja'a? Kalau ja'a yaji'u. Yaji'u allazani. Yajiru. Yaji'u. Kalau laki yajiru, kalau perempuan tadiru. Yaji'u. Ya. Taji'u. Itulah yaji'u, kalau perempuan taji'u. Itu fi'il Sama mudhari'. juga dengan ja'at allatani, sama juga. Sama juga. Kalau saya nak tukar ja'at, saya tukar kat sini taji'u. Taji'u. Oh. Boleh. Okey, taji'u. Jadi dia boleh berubah pada fa'il madhi ke fa'il mudhari'. Ya. Bagi depan dan atas. Cuma bawah je kena fa'il mudhari' selalunya. Tak juga. Kalau saya nak tukar kepada fi'il madhi pun boleh kat sini. Boleh juga. Macam contoh, sayyaratu amama allazaini darasa. Boleh. Ini fi'il madhi. Okey. Okey, darasa. Yang ini tukar darasata. Darasata. Ini pun boleh. Okey. Jadi ada bukan dua orang. Okey, ya. Boleh. Okay. Sama ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' tak apa. Mana-mana fi'il boleh digunakan. Okey, boleh digunakan. Sebab saya ustaz bagi satu fi'il madhi, saya faham sudah. Itulah yang ya, kadang-kadang takut jadi macam apa? Jadi macam apa? Mungkin sebab apa? Tiba-tiba fi'il madhi kat sini fi'il mudhari' kan. Itu clear kat situ. Okey, kadang-kadang boleh juga kalau kita kata sebab apa saya gunakan fi'il mudhari' di sini, kerana fi'il mudhari' adalah menunjukkan masa yang sedang berlaku. Maksudnya dua orang tadi tu memang sekarang ni pun masih lagi mengajar bahasa Arab. Boleh kita kata macam tu. Untuk yang contoh yang kedua ni, contoh ra'aitu ni adalah cerita tentang yang lepas, past tense. Okey, yang sama jugalah yang contoh kedudukan depan pun kita cerita tentang past tense. Semalam telah datang dua orang lelaki yang ayahnya itu guru. Kita cerita pasal yang lepas. Untuk ayat yang kedua ra'aitu pun kita cerita yang lepas, minggu lepas ke, semalam ke. Tetapi yang sayyaratu ni kita saya boleh katakan kita cerita tentang kereta, kedudukan kereta, dan kita ceritakan tentang dua orang yang mana yudarrisu masih lagi mengajar bahasa Arab. Okey, yudarrisu. Boleh kita kata macam tu. Sebab satu lagi Ustaz, yang kedudukan bawah ni dia mesti ada mudhaf ilaih. Antaranya lain tak ada. Mudhaf ilaih ataupun ada haraf jar. Haraf jar ada haraf jar macam billazi. Okey, billazi ilallazi boleh. Okey. Okey ya. Terima kasih Ustaz. Ilallazi. Okey, boleh ilallazi. Ya. Ustaz nak suggest. Ya. Untuk pemahaman macam kita buat macam dia punya guiding principle, macam depan ni dia punya structure ayat tu mesti boleh ada fi'il madhi, boleh fi'il mudhari', kemudian dia ada subjek, ada predikat. Yang atas tu yang position atas dia apa tu ada objek,
Kemudian dia boleh fi'il mardi, dia boleh fi'il mudarat. Ya. Yang dekat position bawah, yang bawah dia ada mudhafun ilaih, dia boleh fi'il mudarat, dia boleh juga mardi dan fi'il mudarat juga. Mungkin kita bagi macam satu table, jadi untuk nak buat reference yang senang macam tu. Jadi ada pemahaman lah maksudnya. Sebenarnya yang selepas isim mausul ini, selepas isim mausul, dia ada 4 kerangka bentuk ayat yang datang selepas allazi. Macam yang saya sebutkan tadi lah, dia ada 4. Satu, dia ayat lengkap ada subjek predikat, atau ayat lengkap ada fa'il dan pelaku. Okey. Ataupun selepas isim mausul itu ada haraf jar. Ini saya nyatakan dalam bentuk adanya haraf jar. Okey. Dan ataupun satu lagi, selepas isim mausul ni ada zaraf. Zaraf ni maksudnya yang inilah, macam amam, khalfa, okey, baina, ada macam tu. Okey. Tapi tak apa, yang ni saya bagi satu pendedahan. Nanti bila kita jumpa dalam Quran, saya akan kita akan bukakan balik 4 tadi. 4 perkara tadi kita akan bukakan kembali dan kita akan pilih. Ayat ini dipilih apa? Sama ada yang pilihan pertama ke, ada subjek predikat ke, atau pilihan yang kedua iaitu adanya fa'il ataupun fa'il ke, ataupun ada yang ketiga ada haraf jar, ataupun yang keempat ada zaraf. Kalau kita jumpa isim mausul di dalam contoh-contoh yang kita akan bincang nanti. Okay. Ini cuma sekadar pendedahan dan konsep dia. Begini. Ustaz, lagi satu. Ya. Macam kita tak ajar dulu, ja'a tu dah ada fa'il, tapi dalamnya dah ada fa'il. Tak. Kalau dia kalau dalamnya ada fa'il, kalau tidak ada fa'il yang jelas. Okey, kalau dia ada contoh, kalau dia ada saya bagi contoh yang lain Ja'a al-ladhani. Okey, contoh Katakan ja'a Muhammadun. Muhammadun ataupun zahaba lah, saya tukar zahaba. Zahaba lebih mudah. Okey, zahaba Muhammadun ilal madrasah. Ilal madrasah. Ini paling mudah lah, al-madrasah. Madrasah. Madrasah. Baik. Kalau begini, dia tidak ada dhamir di dalam zahaba. Sebab apa? Kerana pelakunya jelas. Ini pelaku dia. Sama dengan tadi. Sama dengan allazi tadi. Okey. Tetapi kalau saya sebut zahaba, zahaba ilal madrasah. Al-madrasah. Okey, al-madrasah. Okey, di sini tidak ada disebut siapa yang menjadi pelaku. Ayat yang kedua. Ayat pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini tidak disebutkan secara jelas siapakah pelaku. Telah pergi ke sekolah. Siapa yang pergi? Tak dijelaskan secara detail. Maka di sini perlu ada dhamir huwa merujuk kepada seorang lelaki. Beza dengan ayat pertama tadi. Ayat pertama tidak ada dhamir di dalam zahaba. Sebab apa? Sebab sudah ada jelasnya pelaku. Sama dengan allazi tadi. Ja'a allazi. Allazi itu jadi pelaku. Maka ja'a itu tidak ada dhamir di dalamnya. Okey. Okey. Jadi kena apa? Makirah makrifah lah. Nakirah. Di sini makrifah. Muhammadun makrifah juga. Sebab nama orang. Okey, terima kasih.
Okey, nanti kita akan masuk bab ma'rifah dan nakirah. Okey. Okey, boleh ya? Ya. Okey. Kita berhenti dahulu pada pada ulang kaji. Kita akan masuk kepada isim istifham yang sedang kita bincangkan sekarang lah, pada muka surat 97. Baik. Wa kaifa takfuruna? Pendek je. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimanakah kamu? Okey, sekarang ni kita bincang tentang isim istifham. Isim yang digunakan untuk pertanyaan. Salah satu daripada isim istifham ini adalah kaifa. Kalau kita pernah biasa bercakap Arab, kaifa haluka? Apa khabar? Kaifa, bagaimana, hal, keadaan kamu. Kalau dia punya harfiah dia macam tu. Kaifa, bagaimana, hal, keadaan kamu. Paling mudah, apa khabar? Kaifa haluka. Okay. Jadi di sini, wa kaifa takfuruna. Wa kaifa takfuruna. Okay, baik. Wa, okay, ini haraf. Kaifa, kaifa di sini adalah isim istifham. Okay, isim istifham digunakan pertanyaan. Bagaimanakah? Itu terjemahannya. Takfuruna, kamu kufur. Kamu menjadi kufur. Daripada perkataan kafara. Kafara yakfuru, kafara takfuru. Okay. Takfuru, di sini ada huruf ta di depan. Ia menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Okey, dan ta di sini menunjukkan pihak kedua. Okey, menunjukkan pihak kedua. Kamu. Okey, takfuru daripada perkataan kafara. Ini kalimah asal dia. Kafara. Tiga huruf ni, kafara. Okey, huruf waw di sini menunjukkan pelaku. Pelaku, iaitu ramai. Okey, ramai. Kamu semua. Okey, kamu semua. Nun nanti kita akan bincang pada bab dia lah. Okey, fi'il mudhari'. Maka dalam fi'il mudhari' ni sudah ada perbuatan iaitu ingkar ataupun kafir dan adanya pelaku iaitu waw. Waw ni sebagai pelaku. Okey, dan waw ini merujuk kepada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Okey, bagaimana kamu menjadi kafir sedangkan kamu dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala? Okey, pertanyaan di sini bukan sebenarnya untuk pertanyaan di sini bukan untuk mendapatkan jawapan. Okey, kaifa di sini bukan soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan jawapan, tetapi dia adalah untuk mengingkar. Kerana dalam salah satu pertanyaan dalam bahasa Arab, pertanyaan pertama untuk apa? Untuk dapatkan jawapan. Macam saya tak tahu nama seseorang, saya tanya siapa nama awak? Okey. Itu untuk mendapatkan jawapan. Tetapi ada juga pertanyaan dalam bentuk ingkar, menafikan. Macam ayat ini, dia berbentuk soalan tetapi sebenarnya dalam bentuk penafian. Maksudnya adalah kamu tak akan jadi kafir sesekali. Kamu tak akan menjadi kafir sebab apa? Kerana kamu ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kamu. Kamu tak akan jadi kafir. Kamu duduk bersama Rasulullah. Kamu dibacakan Al-Quran. Maka kamu tidak menjadi kafir. Walaupun dalam bentuk pertanyaan dipanggil istifham ingkari. Dalam bahasa Arab lah. Istifham ingkari. Ini famous lah dalam
Al-Quran, terjemahan tafsiran Al-Quran dipanggil istifham ingkari. Ingkari ini maksud mengingkari. Tak, kamu tak akan jadi kafir. Okay, kamu tidak akan sesekali menjadi kafir. Okay, Aus dan Khazraj. Okay, selesai perbincangan di sini ya. Baik, kita beralih pula kepada muka surat 98. Baik. Okay, surah An-Naba amma yatasaalun. Baik. Amma yatasaalun. Okay, dalam ini sebenarnya ada dua. Satu amma, an dengan ma. An haraf jar, kemudian ma istifham. Okey. An haraf jar iaitu mengenai. Ma isim istifham. Okay, ada dua. An dengan ma. Jadi gabung amma. Okey, amma. Amma mengenai apakah? Okey. Yatasaaluna, mereka bertanya-tanya. Mereka saling bertanya-tanya. Yatasaaluna. Okay. Jadi perbincangan kita pada ma ni lah sebenarnya. Ini isim istifham. Okey, yatasaaluna fi'il mudhari'. Kenapa dia jadi fi'il mudhari'? Kerana dimulai dengan ya. Dimulai dengan huruf ya. Okay, sebab kita punya fi'il mudhari' sama ada huruf ya di depan ataupun ta ataupun nun ataupun alif. Okey, jadi ya di sini adalah menunjukkan fi'il mudhari' ya. Yatasaaluna. Okey, jadi dia punya perkataan di sini adalah ta, sin, alif, hamzah dengan lam. Okay, ini panggil fi'il 5 huruf. Ta, sin, hamzah, lam. Okay, waw, ramai. Okay, jadi perbuatan ini dilakukan oleh ramai. Okey, ya tasa'alu dalam bahasa Arab ada perkataan sa'ala, jadi pernah kita jumpa sebelum ni. Sa'ala dengan tasa'ala. Tasa'ala. Okey, apa beza sa'ala dengan tasa'ala? Kalau sa'ala, saya tak faham, saya tanya kepada tuan-tuan. Saya tanya pada puan-puan. Sa'ala. Tetapi kalau tasa'ala, saya bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pun bertanya pada saya. Saling tanya bertanya. Okey, saling bertanya-tanya. Itu tasa'ala. Okey, kalau sa'ala, satu pihak tak faham, bertanyakan soalan kepada pihak yang berikut. Kalau tasa'ala, mereka ramai-ramai ini sentiasa bertanya-tanya di antara mereka sendiri. Okey? Jadi apakah yang mereka tanya? Apakah yang mereka tanya? Jadi siapakah mereka ini? Iaitu golongan Quraisy. Yang mana apabila Rasulullah diutuskan kepada mereka, mereka bertanya-tanya. Apa yang Muhammad bawa tu? Mereka saling tanya bertanya di antara satu sama lain.
Okay, selepas Rasulullah diutuskan kepada golongan Quraisy, okay, mereka sentiasa bertanya-tanya, apakah yang dibawa oleh Muhammad? Maka ada sebahagian jawapan mereka mengatakan iaitu adalah ahli sihir. Okay, ada yang mengatakan Muhammad itu syair, ahli syair. Ahli yang membuat syair. Kerana syair pada waktu itu adalah satu sastra yang paling tinggi lah, paling hebat. Dan ada yang kata bomoh, tukang tilik dan sebagainya. Okey, mereka bertanya-tanya. Itu tentang amma yatasaaluna. Okey, jadi kita punya perbincangan adalah huruf mim, iaitu isim istifham. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk kepada Ali Imran ayat yang ke-37. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Jadi perbincangan kita di sini adalah anna. Anna ni maksudnya dari mana? Kalau kita lihat dalam kitab dia panggil min aina. Min aina, dari mana? Ini jawab dia punya seerti. Min aina, dari mana? Okey. Jadi qala, dia berkata. Ini perbuatan. Berkata. Okey, iaitu bertanya. Ya Maryam, wahai Maryam, anna, dari mana laki bagi engkau hadza ini, iaitu makanan. Hadza isim isyarah dekat. Okey, jadi dia tunjuk. Okey, dia tunjuk. Ya Maryam, anna laki hadza, dari mana laki kamu memperolehi ataupun bagi engkau ini, makanan ini. Okey, baik. Lihat satu persatu. Qala di sini adalah fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi ini dilakukan oleh lelaki. Ataupun perbuatan ini dilakukan oleh lelaki. Kalau perempuan qalat, ada ta yang mati. Ini qala. Qala perbuatan fi'il madhi. Siapakah yang melakukan perbuatan ini? Iaitu seorang lelaki. Ada tak dinyatakan nama kat sini? Tak. Maksudnya ada pelakunya, ada dhamir dalam qala. Ini baru ada dhamir. Kalau dia bagi tahu nama, okey, dia bagi tahu nama, maka tidak ada dhamir di dalam qala. Maka dhamir di dalam qala ini adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Ingat lagi, dhamir munfasil lawannya dhamir muttasil. Kenapa guna dhamir munfasil? Seperti mana yang kita pernah bincangkan, dhamir munfasil adalah untuk kedudukan depan. Manakala dhamir muttasil, dhamir yang bercantum sama ada kedudukan atas atau bawah. Jadi dhamir munfasil yang berpisah ini kedudukannya depan. Sebab apa kedudukan depan? Kerana dia adalah pelaku. Pelaku, orang yang bercakap. Okey? Orang yang bercakap, orang yang bertanya. Okey, siapakah huwa ini? Nabi Zakaria. Okey, Nabi Zakaria. Kerana dia adalah pakcik kepada Sayyidatuna Maryam dan dia menjaga Sayyidatuna Maryam di masjid. Okey, di masjid. Kerana dia ada satu mihrab. Sayyidatuna Maryam ni dia ada satu mihrab yang mana dalam mihrab itu hanya dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Okay? Maka didatangi ataupun diawasi oleh Nabi Zakaria. Okay, jadi Nabi Zakaria datang satu hari, dia lihat adanya buah-buahan di dalam bilik tersebut, dalam mihrab tersebut. Yang mana tidak boleh seseorang pun masuk di dalam bilik tersebut melainkan Nabi Zakaria. Kerana dia sahaja pemegang kunci bilik tersebut. Dia pelik lah. Daripada mana buah-buah ini datang. Dan buah-buah yang datang ini bukan musim dia. Okey. Maka dia bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, ya Maryam. Okay. Maka di sini adanya haraf nida, dialog. Haraf nida.
Selepas haraf nida, kita pernah bincangkan isim. Maryam, nama seseorang, isim. Okay, isim. Dan Maryam ini nama yang mana nama perempuan tidak disebut di dalam Quran, melainkan nama Sayyidatuna Maryam. Okay. Nama-nama lain tidak disebut. Walaupun ramai yang salihah, seperti isteri kepada Nabi, isteri kepada Firaun. Okey, dia adalah perempuan salihah yang disediakan rumah di syurga, tetapi namanya tidak disebut di dalam Quran. Jadi Maryam nama yang disebut di dalam Al-Quran, Maryam. Baik. Ya Maryam, dipanggil haraf nida, wahai Maryam. Okey, apa soalan dia? Anna. Anna dari manakah? Inilah dipanggil isim istifham. Okay, isim istifham. Anna laki bagi engkau. La ni apa? Haraf jar. Milik. Okay, haraf jar. Lam ini boleh kita katakan milik. Okey, kemudian kaf dhamir muttasil. Kaf dhamir muttasil. Dhamir muttasil dhamir muttasil pihak keberapa? Pihak kedua. Seorang perempuan. Kalau ka, lelaki. Kalau ki, perempuan. Kalau ka, laka, lelaki. Kalau laki, kalau laka, bagi engkau seorang lelaki. Kalau laki, bagi engkau seorang perempuan. Baik. Saya pernah sebut kalau dhamir muttasil ada dua. Sama ada kedudukan atas atau kedudukan bawah. Mana satu kita nak pilih? Bukan senang-senang pilih, maksudnya kita lihat apakah yang bersambung dengan dhamir muttasil tersebut. Sekarang ni haraf jar. Maka haraf jar menjadikan kalimah selepasnya pada kedudukan bawah. Maka dhamir muttasil di sini adalah kedudukan bawah. Sebab apa? Sebelumnya haraf jar. Okay. Baik. Anna dari manakah? Dia boleh juga kalau kita sebut anna hadza laki. Daripada manakah ini, makanan ini bagi engkau. Boleh macam tu. Tetapi bila sebut laki hadza ini, dia nak menunjukkan bahawa satu kalam yang tinggi. Okey. Macam makanan tu khusus untuk Sayyidatuna Maryam. Anna laki hadza. Dari manakah bagi engkau hadza ini. Okay. Hadza isim isyarah. Okay, kita pernah bincang sebelum ni isim isyarah. Isim isyarah. Ini satu. Okey, jantinanya bilangannya satu. Bilangannya satu. Jantinanya lelaki. Okey, kemudian dekat. Okey, dekat. Dia bukan jauh. Okay, kalau zalika jauh. Kalau dekat, hadza. Kerana mereka ataupun Nabi Zakaria alaihissalam dia berada di dalam bilik mihrab. Mihrab Sayyidatuna Maryam. Okay. Maka ulama mengatakan mihrab ini merupakan semulia-mulia tempat dalam majlis. Maksudnya tempat ibadah. Okay, tempat ibadah. Maka disebut sebagai mihrab ini adalah daripada perkataan haraba. Haraba itu maksudnya melarikan diri. Maksudnya tempat yang syaitan tidak suka berada di situ. Tempat syaitan tidak duduk dekat. Tidak menghampiri pada mihrab. Kerana apa? Kerana mihrab itu diisikan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Okay. Jadi kita punya perbincangan adalah anna.
Okey, hadza isim isyarah, bilangannya 1, jantinanya lelaki dan jaraknya adalah dekat. Isim isyarah ini. Okey. Baik, seterusnya baik, kam, bilangan, berapakah? Ini memang tanya untuk tahu. Kam. Qala kam labista? Qala qala kam labista? Allah bertanya, berapakah lama kamu tinggal di sini? Okay, qala kam labista. Baik, kam yang bertanya berkenaan bilangan. Okay, sekejap. Dia berkata, baik. Qala, ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Okay, di sini tidak ada disebut tentang nama orang yang melakukan perbuatan qala. Okay, bermaksud dia ada dhamir huwa, okay, yang merujuk kepada siapa di sini? Iaitu Allah. Allah bertanya. Okay, Allah bertanya. Okay, apa yang Allah Ta'ala tanya? Kam labista? Berapakah lamanya labista kamu tinggal? Okay, berapa lamakah labista kamu tinggal? Okay, baik. Maka kam isim istifham. Labista, okay, kalau tuan-tuan jumpa perkataan labista, ada huruf ta yang baris atas dan sebelumnya mati, ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Berapa lamakah kamu tinggal di sini labista? Okay. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan satu golongan yang Allah Ta'ala telah matikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Jadi mereka menyangkakan mereka hanya tinggal di situ ataupun tidur di situ selama sehari ataupun sebahagian setengah hari. Tapi sebenarnya mereka telah dimatikan selama 100 tahun, 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Jadi perbincangan kita adalah kam. Okay, kam adalah isim istifham. Okay, boleh? Baik. Kita akan beralih kepada bab yang baru, subjek yang baru, iaitu fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Okay, kita dah masuk bab fi'il. Jadi buku ini disusun, mula-mula isim, kemudian haraf, kemudian kembali semula isim dharaf, isim istifham, kemudian barulah dimasukkan pada bab fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini satu bab yang pentinglah, okey, yang akan kita pelajari. Baik. Di dalam fi'il madhi ini, apa yang saya cuba nak, kalau tuan-tuan lihat pada buku ini,
Dia ada fi'il madhi dan dhamir. Okey, baik. Fi'il madhi ni saya boleh pecahkan beberapa perkara. Satu, fi'il madhi ni adalah dalam bentuk ayat penyata. Ayat penyata. Okay, dia bukan ayat berbentuk suruhan. Suruhan adalah dalam bentuk fi'il amar. Ayat penyata. Maksudnya dalam bentuk suatu penyataan, suatu kenyataan. Maka dalam bentuk ayat penyata ni, kita cerita kepada orang tentang perbuatan, tentang peristiwa yang lepas, maka ia mesti berkaitan dengan pihak ketiga. Maksudnya, kalau kita katakan orang lain yang melakukan perbuatan semalam. Kita kata, semalam dia telah pergi ke Melaka sebagai contoh. Semalam dia telah pergi ke Melaka. Jadi kita cerita tentang pihak ketiga, dia ataupun mereka. Semalam mereka telah ke Melaka. Okey. Ataupun kita ceritakan tentang pihak kedua, orang yang di depan kita, perbuatan dia, perbuatan awak. Orang di depan saya, dan saya cerita tentang orang yang berada di depan saya. Awak semalam pergi ke sekian. Awak semalam balik ke kampung. Okey, itu pihak kedua. Dan ataupun cerita tentang pihak pertama, saya. Apa yang saya buat semalam? Okey, saya cerita. Semalam saya belajar Al-Quran. Semalam saya belajar Al-Quran. Okay, jadi pihak pertama ataupun semalam kami belajar Al-Quran. Ataupun semalam kita belajar Al-Quran. Okay. Maka itu tentang pihak ketiga, kedua dan pertama, saya. Okey, baik. Yang kedua, fi'il madhi ini dia mesti ada perbuatan dan ada masa. Masa yang lepas. Okey, masa yang lepas, dan setiap perbuatan mesti ada pelaku. Pelaku inilah yang disebut sebagai yang diletakkan dhamir kat sini. Sebab apa diletakkan dhamir? Kerana dia adalah pelaku. Seperti mana saya kata pihak ketiga buat perbuatan semalam, pihak kedua buat perbuatan tadi, okey, ataupun pihak pertama yang buat perbuatan yang lepas, okey, itu termasuk di dalam dhamir ini. Dan masa lepas masa lepas. Masa yang sudah berlaku, sudah lepas ataupun sudah. Ini kerangka dia lah, kerangka utama dalam bab fi'il madhi. Okey, bab fi'il madhi. Baik. Sekarang ni pada hari ini kita akan bincang fi'il madhi dan dhamir. Dhamir ini maksudnya pelaku. Setiap perbuatan mesti ada pelaku. Okey. Jadi bila sebut fi'il madhi, dia ada perbuatan, dia ada masa, dan perbuatan itu mesti ada pelaku. Okey. Kalau dalam diagram kita dibahagikan fi'il ini dalam dua bentuk. Okay. Satu, tuan-tuan boleh lihat kepada warna kuning A. Kuning ini yang kita akan bincang hari inilah. Bincang hari ini kalau tak sempat kita akan bincang pada minggu depan. Okay. Nah, ini dia punya kerangka dia. Dhamir, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi yang kita akan bincangkan. Yang satu lagi yang ni agak sukar sedikit, iaitu pada warna kuning B. Okay. Satu lagi, yang ini.
Yang ini agak complicated sedikit. Cuma dalam buku yang pertama yang kita belajar ni, dia tidak tekankan pada yang inilah. Buku yang seterusnya yang lebih advance akan ditekankan bab ini. Sebab inilah yang saya sebutkan tadi lah, macam sa'ala dengan tasa'ala. Ayat ni akan bincang yang ini. Ini fi'il madhi. Okay, fi'il madhi ni kalau kita lihat di sini, saya cuma nak jelaskan sedikit lah. Okay, yang tuan-tuan dan puan-puan lihat macam sama je. Fa'ilam. Fa'ilam ni dipanggil template. Template tentang fi'il. Okay, kalau siapa boleh ingat memang power lah. Okay. Tapi kita tak adalah meminta untuk hafal. Sekadar ada dalam ni boleh rujuk di sini. Okay. Maksudnya fi'il madhi ini kalau kita lihat, fi'il madhi ini dimulakan dengan fa'ala, 3 huruf. 3 huruf. Okay. Jadi kita ada fi'il 3 huruf, fi'il madhi 3 huruf. Padam. Gerak. Kita akan jumpa juga fi'il madhi yang 4 huruf. Macam contoh nombor 2 ni. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ini fi'il madhi yang mana fi'il dia tu 4 huruf. Okey, kemudian kita akan jumpa ada 4. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Jadi 2 sampai 5 ni fi'il madhi 4 huruf. Kemudian kita akan jumpa fi'il madhi yang 5 huruf. 6, 7, 8, 9. Macam tasa'ala tadi, nombor 10. Tafa'ala, tasa'ala. Ni template dia. Okay, kalau tak dapat tak apa. Nanti saya cuma nak jelaskan. Nombor 11 dan 12 ni fi'il madhi 6 huruf. Okay, bermaksud di sini, minimum kepada fi'il madhi, minimum fi'il madhi adalah 3 huruf dan maksimum adalah 6 huruf. Okay, macam kita katakan astaghfartu. Istaghfartu. Okay, saya telah beristighfar. Istaf'ala. Istaghfartu. Contoh. Saya telah beristighfar. Istaghfartu. Istaghfartu. Saya telah beristighfar. Maka kalau kita belajar dalam diagram ini, dalam sifir ini, kita akan cari manakah template dia. Istaf'ala, istaghfara, istaghfartu. Kat sini lah template dia. Okay. Template dia kat bawah sekali. Okay. Iaitu bab ini. Cuma dalam buku ini, dia tidak fokuskan bab diagram ini. Dan buku yang akan datanglah, buku yang satu lagi yang lebih advance akan menyentuh bab ini banyak. Okay, ini perlukan masa lah untuk kita memahami. Jadi bab fi'il ni dalam diagram ini akan fokus pada diagram ini, ada jadual ini dengan jadual yang satu lagi yang saya tunjuk tadi. Baik. Okay. Baik, kita lihat kepada di sini. Di sini dipanggil fi'il yang 3 huruf. Minimum 3 huruf. Okey, ini dipanggil fi'il yang 3 huruf. Baik, kalau kita katakan nasara, okey, nasara maksudnya telah membantu. Okey, siapakah yang melakukan perbuatan nasara ini? Iaitu seorang lelaki. Disamakan dengan dhamir huwa. Okey, disamakan dengan dhamir huwa. Okay, kalau diletakkan nama Nasara Muhammadun, telah membantu oleh Muhammad, maksudnya dia tidak adalah dhamir. Tetapi kalau kita tak nyatakan nama siapa-siapa, Nasara maksudnya dia seorang lelaki telah membantu. Okay, Nasara. Okay. Kemudian kalau mereka berdua telah membantu, Nasara, ada alif belakang. Alif ni untuk apa? Alif ini menunjukkan 2 orang. Okay, alif ini menunjukkan 2 orang melakukan perbuatan membantu. Telah membantu, ada alif, oleh 2 orang. Okay. Nasaru telah membantu oleh ramai lelaki. Waw menunjukkan ramai.
Okay, nasara maksudnya telah bantu. Okey. Hia, kalau seorang perempuan melakukan perbuatan, okey, tadi macam tadilah ada huruf ta. Ja'at. Kan saya bagi contoh ja'at. Di sini pun ada ta yang mati. Okay. Bila ada ta yang mati begini maksudnya dilakukan oleh seorang perempuan, iaitu domainnya hia. Ja'at nasarat Fatimah, telah membantu oleh Fatimah. Nasarat Fatimah. Okey. Kalau dua orang perempuan, nasarata, 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 nasarata. Ta menunjukkan perempuan, alif menunjukkan dua orang. Ta di sini pun menunjukkan perempuan. Okey, ta menunjukkan perempuan. Nasarata, nasara perkataan asal dia. Okay, nasara adalah perkataan asal dia. Ta alif, ta menunjukkan perempuan, alif menunjukkan dua orang. Okay. Kemudian kalau perbuatan itu dilakukan oleh ramai perempuan, nasarna. Nasarna. Tuan-tuan kalau jumpa ada na baris atas, kemudian sebelumnya itu ra, sebelumnya itu huruf mati, maka itu adalah fi'il madhi. Okay, jumpa na, sebelum na itu ada huruf yang mati, maka itu fi'il madhi. Nasara perkataan asal, nun sad ra perkataan asal, na di sini adalah ramai perempuan. Ramai perempuan. Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh ramai perempuan. Okey, boleh? Untuk bab ini tuan-tuan hanya mengenal pasti beberapa huruf yang ditambah di belakang dan huruf itu mewakili pelaku-pelaku bagi perbuatan. Macam nasara ni perkataan asal lah, nasara. Sebab selepas nasara ini akan berlaku penambahan di hujung. Contoh nasara ada alif. Alif menunjukkan dua orang. Nasaru ada waw. Waw di sini menunjukkan ramai. Ramai yang melakukan perbuatan bantu. Nasarat ada huruf ta. Ta mewakili kepada perempuan. Maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Okay, nasarata, okay, ada huruf ta alif. Nasara perkataan asal, ta alif ta menunjukkan kepada perempuan, alif menunjukkan dua orang. Nasarna, nun itu menunjukkan ramai perempuan. Okey, boleh? Tapi nanti kita akan ulang balik. Ulang kembali. Okey. Lihat kepada pihak ketiga selesai, kita masuk pada pihak yang kedua. Okey, pihak yang kedua contohnya nasarta. Nasarta, awak telah membantu. Ini pihak kedua. Nasarta, awak telah membantu. Senang saja. Domir dia anta ni, tuan-tuan dan puan-puan cuma pangkahkan an, ambil ta letak kat belakang. Nasarta, awak telah membantu. Okey, awak berdua telah membantu. Nasartuma, buang an, ambil kepada tuma. Okey, buang an, ambil tuma letak kat belakang. Nasartuma, awak berdua telah membantu. Antum, buang an, ambil tum kat belakang, letak kat sini. Nasartum. Nasartum, awak semua lelaki telah membantu. Okey. Okey, nasarti sama. Anti, buang an, ambil ti letak kat belakang. Nasarti, awak semua perempuan telah membantu. Orang yang depan saya, awak seorang perempuan telah membantu. Nasartuma, nasartuma daripada antuma, an buang, ambil tuma kat belakang, letak di belakang fi'il madhi. Nasartuma. Okey, nasartuma, awak dua orang perempuan telah membantu. Kemudian nasartunna, nasartunna, okey, buang an, ambil tunna, letak dekat belakang fi'il madhi. Nasartunna, nasartunna, awak semua perempuan telah
membantu. Okey. Dah sekali pihak pertama saya. Sekarang ni nak cerita tentang perbuatan saya. Okey. Ana, saya, nasartu, saya telah membantu. Nasartu, saya telah membantu. Nahnu, kami atau kita, nasarna. Nasarna, kami telah membantu ataupun kita telah membantu. Okey, itu fi'il madhi. Ini antara contoh, salah satu contohlah pada fi'il madhi. Saya boleh datangkan fi'il lain, kita akan cuba sama-sama buat. Okey, contohnya duduk ke, berdiri ke, makan ke, okey. Jadi kita boleh buat dia punya dhamir dia. Okey, itu pada insya-Allah pada minggu depan. Okay, saya rasa setakat ini dahulu dia punya teori tentang fi'il madhi. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kembali dan kita akan mulakan dengan fi'il madhi ini macam mana nak memahami fi'il madhi. Okay. Jadi masa pun sudah lebih 2 minit. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Tuan Haji.